Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah. Boleh dengar insyaAllah. Test. Boleh dengar. Siap. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi syaitanir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan kesempatan pada kita pada malam ini untuk bertemu sekali lagi dalam siri pertemuan kita. Dan alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk menyambung perbincangan kita yang telah pun terhenti kurang lebih sebulan akibat daripada banyaknya perjalanan travelling yang saya lalui di seluruh tempat, banyak tempat lah kami pergi, dan alhamdulillah pada malam ini kita berpeluang dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama pada malam ini, marilah sama-sama kita memperdalamkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengikhlaskan hati kita. Kita memperdalamkan lagi maksud niat kita, iaitu untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya hanya keredaan Allah lah yang merupakan satu-satunya matlamat yang sepatutnya ada dalam hati kita. Sekiranya matlamat keredaan Allah itu tidak ada dalam hati kita, maka kita akan larut dan kita akan terpedaya dengan semua tipu daya yang ada pada hari ini. Kita akan bongkar sedikit sebanyak tipu daya yang ada pada hari ini, pada malam ini, yang tipu daya yang telah dirancang oleh iblis, yang mana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, yang merupakan musuh yang paling kuat sekali, Asy-syaitan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam agama itu, dalam Islam, secara kafatan, secara menyeluruh. Menyeluruh ni maknanya bukan hanya sekadar kita kata saya sembahyang, saya berpuasa, saya pergi haji, kemudian saya berakhlak baik, saya boleh berjuang, saya boleh berdakwah, saya boleh melakukan ibadah-ibadah, saya boleh melakukan kita kata usaha dan amal untuk Islam dan sebagainya. Jadi kafatan ni bukan maksud itu. Itu sebahagian daripada maksudnya.
Tapi maksud kafatan di sini, yang lebih dalam sebagian mufassirin menggambarkan kepada kita, ialah bahawa kafatan ini, kita masuk Islam, udkhulu fi silmi kafah, kita masuk Islam secara menyeluruh, keseluruhan Islam sebagai satu sistem, dan juga kepada Islam yang kita masuk tu, yang kita hayati itu sepenuh hati kita, sesempurna yang boleh. Maknanya kalau ikhlas, contohnya, ikhlas itu bukan hanya cukup sekadar saya nak dapat syurga Allah, saya nak dapatkan pahala daripada Allah, ataupun saya nak jauh daripada neraka Allah, ataupun saya nak dapat sesuatu yang baik di dunia ini. Ikhlas ini bukan hanya sekadar niat begitu, tetapi kemuncaknya sampai ikhlas ini, orang yang merasai sayang kepada Allah hanya melakukan sesuatu kerana Allah, redha Allah saja. Dan tanda redha Allah yang paling besar, setelah dia memproses jiwanya, hatinya, ialah apabila dia melakukan sesuatu bukan lagi hajat apa-apa pun, hanya kerana cinta pada Allah. Maknanya kalau Allah tak bagi pahala pun, dia tetap redha, tetap sayang Allah. Kalau Allah tak bagi syurga pun, tetap ikhlas. Dia buat baik, dia berjuang, dia berjihad. Tiba-tiba Allah tak bagi dia syurga, dia buat bukan kerana syurga, walaupun memang Allah akan bagi syurga pada dia. Ini ikhlas sampai yang paling maksima. Kalau khusyuk, sampai yang paling maksima. Kalau tuqatih, taqwa yang paling maksima. Kalau jihad, haqqu jihadi, jihad yang paling maksima. Maka di situlah masuk kafatan ini. And udkhulu fi silmi kafah itu, dia bukan hanya sekadar kita kata saya buat semua dah. Saya semayang, saya puasa, saya tolong orang, saya dakwah. Tapi setiap satu perkara yang kita lakukan itu, kita perdalamkan maknanya, maksudnya. Kita perdalamkan hakikatnya. Kita perbaiki solat kita. Sebab tak cukup sekadar solat. Solat kena solat yang dipertingkatkan. Solat yang ada di dalamnya khusyuk, tawaduk. Dan solat yang di dalamnya menyampaikan kita kepada Allah. Bukan cukup sekadar solat. Kita kata, saya dah solat dah. Saya dah dakwah dah. Saya dah berjuang dah. Saya dah buat husrah. Saya dah buat halaqah. Saya dah buat macam-macam. Kita kata kita dah okey, cukup dah. Rupa-rupanya bukan itu maksudnya. Itu hanya sebahagian daripada maksud kafatan tadi. Tetapi maksud kafatan yang sebenarnya sempurna tadi, yang menyeluruh tadi, sampai maksima. Ibadah kita maksima. Akhlak kita maksima. Dakwah kita maksima. Barulah kita termasuk dalam golongan orang yang digambarkan oleh Allah tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 28 tadi. Kan? Dan orang yang masuk dalam Islam secara menyeluruh. Kemudian, apa lawan kepada menyeluruh tadi? Allah kata, asyaitan, wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana jejak langkah syaitan ni apa? Kita semayang dah, tapi semayang kita tak khusyuk. Kita puas hati dengan semayang tak khusyuk. Bila kita puas hati dengan semayang tak khusyuk, kita ikut lekat jejak langkah syaitan. Kita berdakwah, tapi dakwah sambil lewa. Berdakwah sekadar, kita kata, melepaskan batuk di tangga sahaja. Kan? Boleh bila masa kita rasa ada mood, kita dakwah. Bila rasa kita tak ada mood, kita malas, kita tak buat dakwah. Dakwah bukan jadi kehidupan kita. Dakwah tidak menjadi sesuatu yang menguasai hati kita. Kan? Berjuang separuh-separuh saja. Kita ingat kita dah cukup dengan education, kita berjuang education, kita dah cukup dengan perjuangan ekonomi, kita buat ekonomi. Sedangkan perjuangan itu sendiri sebenarnya satu yang kafatan menyeluruh dan maksima. Sebab itulah apabila kita faham akan ayat ini, orang Islam akan cemerlang dalam segala aspek. Orang Islam akan cemerlang dalam segala aspek. Maka orang yang beginilah yang tidak akan ditipu oleh Al-Masih Dajjal dan sistem Ya'juj wa Ma'juj. Ini tuan-tuan rahmati Allah, akhir zaman ni satu yang luar biasa. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah SWT, mereka yang tidak cemerlang dalam aspek perlaksanaan mereka. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, sembahyang, puasa, haji. Haji, masa haji pakai, ikut semua, tak kena dam. Semua ikut rukunnya, yang wajib haji, yang rukun haji, dia buat semua, yang sunat dia buat. Balik rumah, balik negara dia balik. Semua balik ke rumah dia. Hilang apa yang dilakukan di sana. Takwanya, khusyuknya, kesungguhan dia. Kan? Bertambah-tambah kurang, berkurangan. Satu hari kurang. Maka sebenarnya itu adalah bukan udkhulu fi silmi kafah, tetapi dia ittabi', dia mengikut syaitan. Sedangkan Allah kata wala tattabi', jangan kamu ikut jejak langkah syaitan.
Ini kefahaman kita kena faham. Ya, sebab itulah bila kita memahami begini, barulah kita nampak sebenarnya kita ni wajib meningkat. Islah itu satu yang wajib bagi mereka yang nak dekat dengan Allah. Bagi mereka yang nak selamat di akhir zaman, islah benda yang wajib, bukan sunat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaedah syarak. Ma la yatimul wajib. Tidak akan sempurna sesuatu itu, sesuatu kewajipan itu. Ma la yatimu wajib. Illa bihi, dengan perkara tersebut. Maka perkara itu menjadi wajib. Tidak boleh sembahyang kecuali dengan berwuduk. Maka kita kena berwuduk dengan sempurna. Baru kita boleh solat, baru sembahyang kita sah. Syarat pertama solat ni kena ada wuduk, kan? Maka mengambil wuduk walaupun asal hukumnya sunnah, tetapi dia boleh menjadi wajib sebab nak solat. Maka begitu jugalah di akhir zaman untuk menyelamatkan diri kita. Untuk membina kekuatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Asalnya fardu kifayah. Asalnya orang lain buat, kita tak payah. Tetapi apabila kita berada di akhir zaman dalam keadaan yang penipuan yang berleluasa pada hari ini, maka hukum islah menjadi wajib. Hukum kita baiki diri kita menjadi wajib. Sebab ini perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar, yang paling sempurna, hak takwa yang meningkat dari semasa ke semasa. Maka barulah kita tidak akan mati melainkan dalam Islam. Sebab itulah kalau kita cukup kita kata aku ni dah bertakwa, aku ni dah okey. Aku dah belajar PhD dalam syariah. Aku ni dah belajar PhD dalam usuluddin. Aku dah ikut semua program halaqah, program daurah, program tarbiyah. Aku dah ikut semua. Aku dah buat dakwah. Aku dah hidup aku ni, mati aku ni memang untuk dakwah. Kita rasa dah okey dah kita. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa dia kata? Ditanya oleh seorang sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Wahai Ummul Mukminin, siapakah dia orang yang paling jahat dalam dunia ini? Dalam dunia siapa paling jahat? Banyak orang membunuh. Ada orang bertaubat, ada orang yang beribadah. Ada orang yang membunuh, berzina. Siapa paling jahat? Maka kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Orang yang paling jahat ialah apabila dia merasakan dirinya telah baik, dirinya baik. Dia puas hati dengan amalan dia. Dia solat, dia kata itu dah solat aku terbaik. Dia puasa, itulah puasa aku terbaik. Dia berdakwah, itulah aku dah dakwah terbaik dah. Dia buat sesuatu, kata itulah terbaik. Maka apabila kita merasai amalan kita itu terbaik, kita rasa dah bagus dah amalan kita, maka orang yang merasai begitu dia adalah orang yang jahat, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kerana orang yang merasakan bahawa ibadah dia dah maksimal, dah terbaik, dia terbaik maksimal, maka dia tidak akan ada islah. Dia tidak akan ada meningkat. Tetapi seorang itu pencuri, seorang itu bermaksiat, tetapi dia merasai berdosa dengan maksiat dia. Dia rasa berdosa dengan kesalahan dia. Dia rasa menyesal, maka dia akan islah, dia akan bertaubat. Itu lebih baik daripada orang yang beramal, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, radhiyallahu anhu, dia kata apa? Seorang yang bermaksiat, yang menyesal, lebih baik daripada seorang yang ibadah, yang rasa selesa, rasa senang, rasa puas hati dengan ibadah dia. Ini kita lihat bagaimana dalam kaedah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, sahabiah mereka cukup berhati-hati. Apalagi kita di akhir zaman. Tuan-tuan pembaharan Allah SWT, pertama kita kena ikhlaskan diri kita, kena tengok betul-betul. Yang kedua, tuan-tuan, kita selalu banyakkan panjangkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat itu banyak sangat dia punya fadail dia, kelebihan-kelebihan dia. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling kurang. Ataupun lagi kita kata lagi kurang sallallahu ala Muhammad. Setengah-setengah ulama mengatakan ini salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan setiap saat kita boleh, setiap detik, setiap kita sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau nak tambah lagi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Jadi kita tambah sikit. Ataupun kita baca selawat ummi. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Kita baca selawat. Banyakkan selawat. Selawat ni tak perlu guru. Tak perlu guru. Kita tengok, kita tahu selawat tu daripada Rasulullah, kita baca, kita amal. Kelebihannya banyak. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita nak melihat beberapa perkara yang insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melihat. Sebenarnya tuan-tuan, saya nak bercakap banyak berkenaan dengan realiti pada hari ini, tapi kita tak boleh nak cakap banyak sangat. Sebab dengan wasilah yang ada, dengan jalan yang kita menggunakan FB online ni terlalu terhad. Itu pun saya rasa saya kena cakap jugalah sebahagian. Banyak benda yang berlaku sekarang. Terlalu banyak benda yang berlaku. Kita melihat pertama, perancangan jahat iblis, syaitan, telah hampir kepada kemuncak. Hampir kepada kemuncak. Kalau kita tengok para ustaz kita, para ulama, para alim kita, banyak menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman yang kita tak sentuhlah malam ni tanda akhir zaman tu. Semua orang dah cerita, kita pun pernah cakap juga, pernah cerita juga. Tapi nak sebut sikit realiti yang ada pada hari ini. Antara kemuncak kepada kehadiran Al-Masih Dajjal yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apabila kemuncaknya ujian kepada umat Islam. Umat Islam ujiannya kemuncak. Bila sebut ujian, dia bukan hanya dalam bentuk kesusahan, tetapi juga dalam bentuk dunia. Dalam bentuk dunia, kesenangan, muncak. Begitu juga kita lihat kedatangan Al-Masih Dajjal juga telah terlalu hampir. Malahan tuan-tuan, para pengkaji yang ikhlas mengkaji, mereka telah pun kenal siapa Dajjal tu. Dajjal tu telah pun dikenali tuan-tuan. Tapi bukanlah qat'i, bukanlah suatu yang kita kata dialah betul Dajjal, bukan. Tetapi kita dah boleh agak siapa dia. Wallahu a'lam. Nak sebut kat sini tuan-tuan, sampai peringkat itu para ulama kita mengkaji. Sampai peringkat tu. Jadi maknanya perancangan-perancangan yang jahat semua kita dah tahu. Baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, saya nak nasihat pada kita pada hari ini. Bagaimana satu hadis Rasul sallallahu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, ni hadis sahih. Saya bacakan makna dia sajalah. Bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah, berbagai ujian yang datangnya seperti potongan-potongan malam. Seperti potongan-potongan malam. Maknanya kegelapan demi kegelapan. Dan maksud kegelapan ni bukan maknanya gelap tak ada cahaya, kita tak nampak macam sekarang ni. Contohnya blackout, tak ada cahaya, bukan maksud kegelapan dari sudut itu. Tapi kegelapan dari sudut kita tak nampak, hati kita tak perasan, mata kita tak perasan, telinga kita tak perasan, hidup kita tak perasan bahawa kita bersama dengan Dajjal. Bersama dengan sistem Dajjal. Kita tak perasan. Kita ingat kita dah okey dah. Islam bersama dengan jamaah minal muslimin. Kita dah bersama dengan kawan-kawan yang soleh. Kita ingat kita dah beramal. Rupanya kita beramal untuk Dajjal, sistem Dajjal. Kita tak perasan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang malam yang gelap gelita. Pada waktu pagi seseorang itu masih beriman. Waktu pagi dia sembahyang subuh, dia masih beriman, baca Quran, baca maksurat, baca manzil dan sebagainya. Tetapi pada petang hari dia sudah menjadi kafir. Dan pada waktu petang hari dia menjadi beriman, kemudian pada pagi hari dia sudah menjadi kafir. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa sekiranya telah berlaku dua kondisi ini dan telah berpecahnya orang beriman, orang Islam pecah dua, satu orang menjadi orang beriman tak ada munafik, dan selaku tidak ada orang yang menjadi orang munafik tidak ada iman, maka kamu tunggulah Dajjal akan keluar pada malam itu ataupun pada esok hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Abu Amr daripada Abu Amr Al-Dani, Hakim, Az-Zahabi, Albani, dia mengatakan apa? Ini hadis sahih tuan-tuan. Permulaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik manusia, ini dia. Maksudnya sebaik-baik manusia yang selamat di akhir zaman. Sebaik-baik manusia pada masa terjadinya kekacauan, maknanya terjadinya fitnah,
yang gelap gelita itu, fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam itu, maka adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Maka ia membuatkan mereka musuh itu gentar, dan mereka juga membuatnya gentar. Sama-sama takut menakutkan, berlawan antara satu sama lain. Jadi yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia ketika fitnah, ketika ujian, potongan-potongan hitam ataupun kegelapan malam tadi datang, maka yang pertama sekali dari kata seorang lelaki yang memegang tali kendali kuda, maknanya dia berjuang, berjihad pada jalan Allah. Maka yang pertama sekali bila datang fitnah ujian, kita diserang, negara kita diserang, keluarga kita diserang, maka yang pertama yang berada di akhir zaman mempertahankan, bukan melarikan diri, mempertahankan negaranya, keluarganya, mempertahankan agamanya, bukan melarikan diri. Bukan melarikan diri. Dan yang kemudian yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun seorang yang terbaik, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia ialah seorang laki-laki yang mengasingkan dirinya di daerah pendalaman dengan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Dan seorang lagi ialah seorang yang beruzlah. Ini maksud uzlah saya akan hurai sekejap lagi. Tapi nak sebut kat sini ada dua jenis manusia. Di akhir zaman ni ada dua jenis manusia dalam hadis ini. Maka Rasul menggambarkan yang pertama ialah mereka yang negaranya dalam keadaan konflik. Dalam keadaan diserang. Negaranya diserang. Seperti yang berlaku di Syria. Seperti yang berlaku di Yaman. Seperti berlaku di tempat-tempat yang mana orang Islam diserang. Rasul sebaik-baik manusia yang beriman tadi berada dalam kawasan begitu, dipertahankan. Pertahankan. Dia menakutkan musuh dia dan musuh menakutkan dia. Dua-dua berperang, berdepan. Dan kemudian satu lagi pilihan ialah mereka yang mana orang Islam berada dalam keadaan wilayah yang damai. Ini mengikut mufassirin, para ulama yang mentafsirkan hadis ini. Mereka yang berada dalam keadaan yang berdamai, dalam keadaan yang aman, macam di negara Nusantara setakat ini. Malaysia masih aman damai. Indonesia masih aman damai, Thailand masih aman damai, tak ada lagi lah kekacauan macam di Syria. Rumah kita masih belum dirampas, dan akidah kita masih belum lagi diancam. Masih lagi kita boleh hidup, belajar, bekerja. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang dalam keadaan begitu ketika fitnah datang, maka dia melaksanakan mengasingkan diri dia, uzlah. Dan uzlah dengan menunaikan hak Allah, bukan uzlah maknanya duduk seorang-seorang tak buat apa-apa, bukan maksud itu, saya akan cerita sekejap lagi. Tetapi uzlah secara jama'i, uzlah secara bersama-sama. Kan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa keselamatan itu bersama jamaah. Tak boleh seorang-seorang. Uzlah bukan duduk dalam gua seorang-seorang. Bukan itu maksud dia. Saya akan serang insya-Allah. Daripada hadis ini kita kena melihat suasana di tempat kita. Kita tak boleh kata orang yang duduk kat Malaysia ni bacol tak berjihad. Orang yang duduk di Thailand ni bacol tak berjihad macam mana orang di Syria. Kerana Rasul sebut dua jenis manusia ni ada. Dan masing-masing berinteraksi sama satu sama lain. Sekiranya kawan-kawan kita di Yaman diserang, kawan-kawan kita di Syria, di Palestin diserang, maka orang yang aman seperti di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Brunei dan sebagainya, Singapura, kita wajib tolong kawan-kawan kita tu. Wajib tolong. Paling kurang tolong kita tuan-tuan. Angkat tangan, minta doa pada Allah. Tangis, minta Allah, tolonglah ya Allah. Kita kena bayangkan diri kita berada di sana. Bayangkan anak-anak kita yang mati. Ibu ayah kita yang dibunuh. Kakak-kakak adik kita yang diperkosa. Kita kena bayangkan. Sehingga kita tak boleh buat apa-apa. Kita menangis. Yang kita boleh doa sahaja. Doa lah, menangis. Berdoa dengan sepenuh hati. Itu maknanya kasih sayang orang beriman. Tetapi apabila sampai malapetaka yang ada di sana ke tempat kita, wajib kita bangkit. Wajib kita pertahankan diri kita. Jangan jadi orang yang bacol dan dayus. Sebab itulah untuk perkara demikian kita perlu faham akan keadaan ini. Maka di sinilah tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan bagaimana keadaan pada hari ini semakin hari semakin hebat. Semakin hari semakin hebat. Dan saya nak gambarkan bagaimana
digambar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keadaan tentang bagaimana ikatan Islam akan dicabut satu demi satu. Urwatul Islam akan dicabut satu demi satu. Dan ikatan yang paling atas sekali disebut ialah hukum hakam pemerintahan. Dan kemudian yang paling bawah sekali digambarkan ialah as-salah, solat sembahyang. Jadi kalau kita melihat satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah telah berjalan, maka dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul-kumpul. Ini hadis sahih. Hadis ini saya pernah baca dalam siri kuliah kita. Kita takkan baca hadis, kita cuma baca dia punya mafhum saja. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kamu buat? Maka sahabat-sahabat berkata, kami sedang bincang-bincang tentang as-sa'ah, tentang hari-hari akhir zaman ini. Saat-saat tanda-tanda tentang kiamat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan kepada sahabat-sahabat tentang 10 tanda besar hari kiamat. Maka tanda-tanda besar ini termasuklah Al-Masih Dajjal, termasuklah Ad-Dukhan, termasuklah akan berlakunya gempa bumi, termasuklah berbagai lagi, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan dalam hadis yang lain. Maknanya Rasul kata apa? Kita kena tengok tanda-tanda ni. Tanda-tanda ni kena tengok, kita kena tengok. Kalau kita tengok, baru kita tahu. Dan kenapa tujuan kita melihat tanda-tanda ini? Bukan tujuan nak takut-takutkan kita, tapi nak membuatkan persiapan. Sebagaimana digambarkan dalam satu hadis Rasul, Nabi kata? Kan, tidak berguna seseorang. Macam saya sebut yang terakhir, kuliah yang terakhir. Tidak berguna iman seseorang. Tidak berguna amal seseorang yang tidak dipersiapkan sebelum datangnya 3 perkara. Yang terbitnya matahari sebelah barat, khurujul Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan ketiga, keluarnya Dabbatul Ard, binatang yang melata. Nah, sebut kat sini, kan, Rasul perintah kita supaya mempersiapkan diri kita. Maka di sinilah Rasul SAW dalam satu hadis yang lain. Dan hadis yang lain dalam satu hadis kursi. Dan hadis ini pernah dibacakan. Saya rasa saya ingat, mungkin saya pernah baca di sini. Di akhir zaman. Maka kata Rasul SAW, bahawa sesungguhnya manusia akan dimasukkan, sebahagian manusia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Dan Nabi Adam AS bertanya kepada Allah, ya Allah, berapakah orang akan masuk neraka Jahannam, berapa orang akan masuk syurga? Maka Allah berfirman dalam hadis kursi ini dia punya mafhum saja. Dia kata di antara 1000 orang, 999 orang akan masuk dalam neraka. Allah berfirman kepada Adam AS, Nabi Allah Adam AS. Maka sahabat-sahabat gementar. Daripada 1000 orang, 999 tu akan masuk neraka. Seorang aja akan masuk syurga. Maka sahabat-sahabat terkejut. 1000 orang, kita ni masuk ke tak masuk? Ketakutan. Tapi baginda melihat sahabat-sahabat yang ketakutan tu, baginda tersenyum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, berita baik untuk kamu. Satu orang yang akan masuk syurga itu adalah daripada kumpulan kamu. Maksudnya daripada kumpulan yang mengikuti. Yang mengikuti sama dengan sunnah Rasulullah SAW, sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah. Satu itu adalah orang yang ada iman. Orang-orang yang menghayati Al-Quran, yang mendokong Al-Quran. Maknanya bila tanya, yang 999 itu siapa? Maka Rasulullah SAW menggambarkan 999 itulah daripada golongan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau orang putih panggil Gog wa Magog. Gog and Magog. Itu. Jadi di akhir zaman ini, maka kita melihat manusia yang benar-benar ingin beriman, ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, nisbahnya 1 nisbah 1000. 1 nisbah 1000. Lebih kurang gitulah kita nak sebut daripada hadis ni. Dan seorang masuk syurga, 999 masuk neraka. Nak menunjukkan bagaimana golongan orang yang benar-benar mengikuti sunnah ni terlalu sedikit. Maka ada orang berkata ini adalah kumpulan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj tak keluar lagi. Tuan-tuan, ada 2 pandangan tentang Ya'juj Ma'juj ni. Yang pertama, Ya'juj Ma'juj tak keluar lagi. Dia keluar selepas Dajjal keluar. Ini satu pandangan. Maknanya habis Dajjal keluar,
Habis mati Dajjal keluar, kemudian lepas tu Isa pun akan bunuh pula Dajjal, kemudian Isa akan jumpa dengan Ya'juj Ma'juj. Ini satu pandangan. Satu pandangan lagi, dan pandangan ini juga satu pandangan yang rasional, termasuklah salah seorangnya Syekh Imran Hussein. Syekh Imran Hussein juga, dia berpandangan begini. Dia kata Ya'juj Ma'juj ada dah. Ya'juj Ma'juj dah ada, dah keluar dah sekarang ni. Cumanya Dajjal akan dibunuh dulu oleh Isa alaihissalam, dan kemudian selepas itu akan dibunuh pula Ya'juj Ma'juj oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang datang menyerang sebagainya. Yang tentera-tentera dia lah. Baik. Jadi ini adalah antara pandangan-pandangannya. Jadi sekiranya kita mengambil dua pandangan ini, tuan-tuan. Seandainya kita kata benarlah pandangan yang kedua ini, Ya'juj Ma'juj dah ada, maka apa buktinya? Banyak buktinya, tuan-tuan. Salah satu buktinya kita nak melihat di sini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada zaman dia, masa-masa zaman Nabi masih ada, dia menggambarkan bahawa golongan tu dah nak keluar. Pakai ni je lubangnya, dah dekat dah nak keluar pada masa tu. Maka kata Rasulullah, celakalah orang Arab, bangsa Arab celaka. Kita tengok bangsa Arab sekarang macam mana sekarang? Bangsa Arab sekarang yang beriman, bangsa Arab yang Islam dalam keadaan susah. Ni sekarang dalam keadaan susah, diuji. Orang beriman, orang Islam susah. Kalau dia jadi pemimpin pun, kalau dia menguasai pun, orang Arab pun yang munafik ataupun yang bersama dengan iblis, syaitan dan kuncu-kuncunya. Kalau yang betul-betul ni lah yang kita kata memimpin. Yang kedua, tuan-tuan, ini yang menarik, ini fakta yang menarik. Pada tahun 1953 berlaku satu peristiwa di mana ada seorang pengukir patung telah membaiki patung yang digelar sebagai Gog and Magog, maknanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini berlaku pada tahun 1953 selepas Perang Dunia Kedua. Maka pada ketika Perang Dunia Kedua berlaku pertembungan antara British dengan Jerman, tentera bersekutu dan tentera Jerman ya. Jadi maka salah satu tempat penyimpanan satu patung, dia ada patung besar. Patung itu dipanggil Gog dan Magog, Raja Gog dan Magog. Maksudnya raja kepada Ya'juj wa Ma'juj, raja dia. Dia punya patung dia. Maka akibat perang tu patung tu pecah. Maka pada tahun 1953 ada seorang pengukir daripada British lah. Dia buat semula patung Raja Gog dan Magog. Dan dihantar semula ke muzium dia, tempat yang disimpan asal. Apa yang menarik, tuan-tuan? Ini saya sebut sini. Apa yang menarik? Dia bukan hanya sekadar ada Raja Gog dan Magog. Tuan-tuan boleh tengok, refer ke internet ada. Maka tuan-tuan akan melihat salah satunya lah ucapan Winston Churchill, Perdana Menteri British pada masa itu. Yang merupakan, kita tahu dia ni adalah antara orang-orang yang di belakangnya itu adalah Illuminati, Freemason, Al-Masih Dajjal. Siapa yang mengkaji, dia ni orang-orang dia lah. Seperti Henry Kissinger, ni pimpinan Zionis lah. Winston Churchill, dia Prime Minister British. Maka dia telah berkata, dia kata, kita bersyukur kerana Gog dan Magog ni patungnya telah dinaikkan semula. Dan telah didudukkan sebelah-sebelah. Maknanya Raja Gog dan Raja Magog didudukkan sebelah. Ya'juj wa Ma'juj duduk sebelah-sebelah. Dan kita tahu mereka sedang berperanan pada hari ini. Dan peranan mereka amat penting untuk kita dan perancangan kita. Lebih kurang itulah dia cakap. Macam itu lebih kurang Winston Churchill sebut. Maknanya apa, tuan-tuan? Ketika dia berucap tu, dalam ucapan dia menyatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj tu dah ada dah kat sini. Manakan dah dia punya kerosakan. Kerosakan demi kerosakan. Pembunuhan demi pembunuhan. Kezaliman demi kezaliman. Kalau mengikut apa yang disebut oleh Winston Churchill secara spontan dalam ucapan dia ketika peristiwa tersebut, dia menyatakan Ya'juj wa Ma'juj dah ada. Dan mereka sedang berperanan sekarang untuk melaksanakan fungsi menegakkan sistem mereka. Iaitu akan lahirnya
yang disebut sebagai Malik Messiah, akan lahirnya Raja Al-Masih, akan lahirnya digambarkan sebagai Al-Masih Dajjal, kita panggil Dajjal. Dia orang panggil Raja. Yang akan menyelamatkan, the Savior, yang akan menyelamatkan. Jadi, kita melihat daripada apa yang digambarkan tadi, seolah-olahnya dah ada dah. Maka sekiranya kita melihat pula dalam Al-Quran, dan kita melihat pula apa yang ada di seluruh dunia pada hari ini, maka kita melihat sistem kehidupan dunia rosak. Rosak. Mereka telah merosakkan sistem politik dengan mereka menjatuhkan kerajaan khilafah Islam. Mereka telah merosakkan sistem ekonomi. Ekonomi dikuasai, dikontrol. Kan? Orang yang bersama dengan mereka akan hidup dengan mewah, kan? Mempunyai kekuatan ekonomi. Dan orang Islam yang ada kekuatan tu pun dipegang cucuk hidungnya, dikontrol. Mereka telah merosakkan sistem pasaran, mereka telah merosakkan sistem keuangan, mereka telah merosakkan sistem pergaulan, hubungan wanita dan laki-laki. Mereka telah merosakkan sistem pendidikan, pelajaran. Merosakkan sistem-sistem berhibur. Sepatutnya orang Islam beriman, hiburan dia ialah dengan solat. Sepatutnya orang beriman, hiburannya dengan baca Quran. Sepatutnya orang beriman, hiburannya dengan berzikir. Sepatutnya orang beriman, hiburannya dengan beramal soleh. Tetapi menjadikan hiburan orang beriman kepada perkara yang lain-lain. Ghairal Islam, ataupun yang bercampur-campur dengan yang batil. Jadi kalau kita lihat semua bidang, semua sistem hidup ini telah rosak. Dan tidak mustahil yang merosakkan itulah Ya'juj wa Ma'juj yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia keluar, dia akan turun, dia akan pergi, dia akan merosakkan semua yang didapati, yang berdepan dengan dia. Semua yang berdepan dengan apa yang dibuat akan rosak. Maka tidak mustahil Ya'juj wa Ma'juj yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah pun keluar sekarang. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Keturunan dia dah ada. Tidak mustahil. Sebagaimana pandangan sebagian ulama yang terdahulu daripada kita menggambarkan bahawa Ya'juj Ma'juj ni dia ada berbagai-bagai bangsa juga. Dia ada bangsa-bangsa juga. Baik. Jadi kita tak nak masuk Ya'juj Ma'juj, nak sebut di sini bahawa akibat daripada perancangan-perancangan itu, maka kita dapati kerosakan berlaku. Kerosakan berlaku di mana-mana. Maka tidak mustahil kita kata bahawa Ya'juj Ma'juj dah ada dah. Tak mustahil. Ini sebahagian daripada pandangan mereka yang mengkaji. Seperti Imran Hussein dan sebagainya. Ada juga di kalangan ulama yang mengkaji, orang-orang alim yang mengkaji, yang menyatakan Ya'juj Ma'juj belum keluar lagi. Dia akan keluar, dia habis semua. Itu pandangan yang tradisional. Pandangan yang kita kata yang awal dulu. Jadi tidak mustahil. Dua-dua pandangan ini. Jadi kesimpulannya di sini tuan-tuan, sekiranya lah telah ada kedua-dua fitnah. Ini Dajjal pun dah ada. Dari pandangan-pandangan seorang kata Dajjal ni orang dah boleh kenal lah siapa dia. Dia punya karakternya dah ada muncul dah. Cumanya saya tak boleh nak dedahkan, nak sebut kat sini. Tak boleh lah, tak sesuai. Kemudian kita nak sebut sini, ada setengah ulama menggambarkan Ya'juj Ma'juj dah ada. Jadi sekiranya dua-dua ni dah ada, maka peranan mereka ialah merosakkan umat manusia yang ada pada hari ini. Maka sekiranya itulah perkara yang berlaku, maka apakah yang perlu kita lakukan? Ini soal. Apa yang kita perlu lakukan? Untuk kita berhadapan dengan kerosakan demi kerosakan. Kita dapati macam-macam kerosakan. Kita pun tahulah apa yang berlaku sekarang. Kita boleh melihat dengan mata kepala kita sendiri. Anak-anak boleh bunuh mak ayah. Anak-anak boleh penggal kepala mak ayah. Akibat dadah ni. Dadah ni dah berleluasa. Kalau di Malaysia, daripada 100% yang kena dadah tu, dalam 80% tu anak-anak muda, pemuda, remaja. Dan daripada 80% anak muda, pemuda, remaja tu, hampir 90% mungkin lebih orang Islam. Orang Islam. Ni di Malaysia. Kalau di Thailand pun sama juga. 80%, 90% orang-orang Islam, anak-anak muda kita disentuh oleh dadah. Disentuh oleh perkara yang merosakkan mereka. Ini tak termasuk lagi hiburan-hiburan. Tak termasuk lagi game. Main game.
dengan ni. Tak termasuk lagi. Jadi kita melihat bagaimana kerosakan demi kerosakan. Jadi apakah yang patut kita buat? Ini topik yang kita nak tengok pada malam ni dalam masa yang singkat ini, insya-Allah. Jadi kita nak dalam mind setting kita, dalam otak kita sekarang ni, kita nak kena rasa pandangan ulama yang mengatakan bahawa kerosakan telah hampir memuncak. Sampai kemuncaknya apa tuan-tuan? Kemuncaknya, sebagai saya bacakan hadis-hadis yang lepas, kemuncaknya orang Islam kita pecah dua. Satu jadi mukmin, satu jadi munafik. Munafik ni kafir. Kenapa Rasul sebut munafik? Sebab dia nampak macam Islam. Pakai kopiah, ada janggut, pakai jubah. Tetapi rupanya munafik, hatinya sikit pun tak ada iman. Kita akan jumpa orang macam gini. Dan kemudian selepas itu kita melihat bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Dan kita hari ini tertipu. Minta maaf kalau contoh saya ni mungkin setengah orang tak suka. Okey, yang pertama. Hari ini kita dapati umat Islam belajar tinggi sampai PhD. Dapat doktorat. Doktorat dalam pengajian Islam. Doktorat dalam sains dan sebagainya. Maka kita pun berpuas hati dengan doktorat kita. Pengajian Islam kita, pendidikan kita. Sedangkan pendidikan kita itu, pendidikan yang ada pada hari ini adalah pendidikan yang berasaskan kepada perancangan-perancangan syaitan, kalau saya sebut syaitan. Asas dia, iaitu antaranya sekular. Pendidikan yang berasaskan sekular. Pendidikan yang berasaskan liberal. Pendidikan yang berasaskan pluralisme. Pendidikan yang berasaskan etisme. Pendidikan yang sebenarnya membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat hari ini tuan-tuan, kita tak perasan kita sedang mensyirikkan Allah dalam sistem pendidikan kita. Kita tak perasan. Inilah tipu daya. Tipu daya Ya'juj wa Ma'juj, setengah-setengah pandangan. Jadi kita tak tahu, kita ingat dah okey dah. Contoh, apa maksud sekular tuan-tuan? Contoh. Kita dapati hari ini kalau orang tu sains, maka dia tak boleh nak cakap pasal apa? Kerana dia kata dia tak belajar Islam, dia tak boleh cakap Islam. Kalau orang Islam pula tak boleh cakap pasal sains, terpisah. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ada fikir, ada ilmu Islam tapi tak boleh nak bawa, nak kita kata menghidupkan umat ni. Dia boleh mengajar je. Minta maaf saya sebut ni. Bila seorang ustaz mengajar di masjid, maka dia boleh berbangga penuh masjid. Berbangga penuh masjid. Tetapi cuba dia tengok siapa yang datang. Yang datang tu orang-orang tua yang dah tak larat nak buat maksiat. Yang dah pencin. Kalaulah orang tua-tua tu dia ada kudrat lagi, dia ada kudrat lagi, ada kekuatan lagi untuk pergi mana-mana, dia pergi tak duduklah situ. Jadi nanti sini orang yang tengok yang muda-muda tadi tu di mana? Di mana orang muda tadi tu? Kecuali kat universiti lah memang semua orang muda kan. Tapi kita tengok secara umum. Orang muda-muda habis. Ini bahagian agama tuan-tuan. Dakwah kita. Dan sebab tu kita lihat hari ini, kalau ada pun ustaz yang boleh ceramah, dia boleh berpuas hati dengan ramai orang datang, dia dapat duit, dia ceramah dapat duit agaknya. Dia puas hati. Tetapi adakah dia boleh bentuk yang tua-tua ni pun tak boleh bentuk, setakat ceramah sekali-sekali je. Ceramah sekali-sekali, tidak membentuk kekuatan. Sekadar bagi kesedaran. Sebab di akhir zaman, bukan hanya kesedaran sahaja yang kita kata cukup untuk dari sudut dakwah tadi. Tetapi kita perlu membina kesedaran yang ada pengisi. Okey. Kalau kita tengok hari ini, kita ingat pengisian dengan ceramah. Macam kita dengar YouTube ni, kita dengar FB Line online ni, kita rasa ni pengisian. Tuan-tuan, ini bukan pengisian. Tapi ini lebih kepada kesedaran. Kalau kesedaran maknanya di atas saja, permukaannya. Mungkin tersentuh masuk dalam. Kalau kita ikhlas, kita tawaduk, dia akan masuk ke dalam hati kita. InsyaAllah kita boleh amalkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Tetapi sebenarnya hakikat pengisian bukan kepada ceramah semata-mata. Tetapi hakikat pengisian dalam hidup
umat pada hari ini ialah sejauh mana ilmu tadi boleh diamalkan. Sejauh mana kita boleh amalkan ilmu kita. Itu maksud pengisian. Pengisian sesuatu yang kita nak isi dalam hidup kita. Saya bagi satu contoh. Kita kata kita kena solat, kita kena zikir pada Allah. Tapi berapa ramai yang solatnya meningkat. Berapa ramai yang berzikirnya meningkat. Ini contoh. Jadi sebab tu kita hari ini puas hati dengan benda yang kita kata superficial. Superficial ni maknanya apa? Benda yang kita nampak okey tapi tak okey sebenarnya. Amalan-amalan dakwah sekadar itu saja. Dia sepatutnya kena duduk bersama-sama, kena melihat masalah dia, selesaikan satu-satu masalah, banner satu. Ini memang susah lah, tapi ustaz-ustaz kita tak mampu nak buat. Dia boleh puas hati dengan tu. Bila bagi ceramah, banner besar, cantik, hebat, tauliah hanya ke depan. Tetapi dia hanya sekadar boleh ceramah, cakap saja. Orang faham, tak penting. Orang boleh amal, tak amal, tak penting. Yang penting dia pergi cakap, nama dia terkenal dan kemudian dia boleh dapat duit agaknya, sagu hati, token, dan kemudian dia balik dengan penuh senang hati, dia dah dakwah, dia kata. Dia dah dakwah. Sedangkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan ceramah. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam membentuk dan membina kekuatan sahabat-sahabat. Maknanya ceramah ni sebagai pembukaan saja. Tetapi kita tertipu dengan sistem yang ada pada hari ini. Kita rasa okey dah, cukup dah ceramah. Maka ceramah bebas. Ramailah PU, pencetus ummah. Ramailah da'i, para duat, ramai. Dibentuk bukan saja dibentuk oleh pondok-pondok universiti, tapi dibentuk juga oleh televisyen. Dibentuk oleh sistem hiburan, melahirkan pencetus ummah, melahirkan para duat. Tetapi mereka yang hanya berpuas hati dengan bercakap, dengan boleh berpantun, boleh bersajak, boleh menyanyi, berlagu, tetapi yang mendengar tu meningkat, yang mendengar tu semakin tertingkat takwanya, semakin meningkat kehidupannya, pengisian hidup mereka. Dia tak peduli. Tak apalah, meningkat tak meningkat, aku dah sampaikan. Yang aku mampu sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan perintah sampaikan sahaja. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan juga membersihkan tazkiyah, membersihkan jiwa. Maknanya membentuk anak-anak muda tadi, membentuk orang tua tadi, membentuk masyarakat. Membina masyarakat kepada kekuatan yang sebenar. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat meningkat. Kita hari ini memandai dengan ceramah. Maknanya kita tertipu. Kita tertipu. Kita ingat kita punya ilmu tu dah kuat dah. Bila sekali ceramah sampai 100,000 orang datang. Kita rasa dah ogah dah. Tapi rupa-rupanya yang datang 100,000 tu macam-macam dosa yang mereka buat. Ini satu. Yang kedua tuan-tuan, yang menjadi masalah kita juga hari ini, yang kita tertipu dengan sistem para duat sendiri. Para duat. Orang yang berdakwah sendiri. Kita sentuh orang berdakwah dulu. Orang yang berdakwah sendiri, dia bermaksiat pada Allah. Orang berdakwah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri terlibat dengan skandal. Dia sendiri terlibat dengan zina. Dia sendiri terlibat dengan riba. Dia sendiri terlibat dengan maksiat-maksiat yang lain. Para pendakwah, para ulama. Sehingga akhirnya jiwa mereka dipenuhi di dunia. Maka dosa-dosa mereka lah yang menyebabkan datangnya Dajjal. Apa beza Dajjal dengan ujian-ujian yang lain? Kata Rasul SAW, Dajjal ni fitnah paling besar. Dan kenapa Dajjal datang zaman kita tuan-tuan? Antara asbabnya yang dikaji oleh para ulama-ulama yang ada. Antara asbabnya ialah dosa para duat. Dosa para alim ulama. Dosa para umara, pemimpin. Dosa mereka yang berdakwah. Dosa mereka yang berilmu. Dosa mereka yang memimpin masyarakat. Memimpin mereka menyebabkan datang fitnah yang besar. Al-Masih Dajjal. Yang akan menipu semua orang. Akan memperdayakan semua orang. Zaman Rasul SAW. Zaman para Nabi Rasul dulu. Zaman Musa AS. Zaman Nuh AS. Ada tak dosa? Ada dosa. Dosa yang menyebabkan turunnya banjir satu dunia zaman Nuh AS. Dosa yang menyebabkan, kan kita kata habis kaum Samud, Nabi Saleh, habis kaum Lut, habis semua dosa umat. Tetapi ketika itu tidak ada para duat yang dosanya menyebabkan datang balak. Dosa para duat yang menyebabkan datang balak. Sebab para duat berdosa, memang berdosa, tapi dia minta ampun, bertaubat. Hari ini ada para duat yang dia lahirkan oleh sistem Dajjal, sistem Ya'juj wa Ma'juj,
setengah-setengah pandangan ulama, sistem yang menipu ini, para duat, dia berdakwah untuk kepentingan dunia dia. Dia berdakwah supaya jadi kaya. Dia berdakwah supaya jadi terkenal. Dia berdakwah supaya ada pengaruh. Akhirnya masuk politik, jadi pemimpin, boleh dapat banyak projek pula. Berdakwah dalam rangka dunia. Kemudian dia bermaksiat, skandal, zina dan tuan-tuan, saya tahu, saya kenal orang-orang yang sedemikian. Sebab itu sebut dosa-dosa para duat, dosa para ulama yang tidak sensitif dengan akhirat, menyebabkan Allah SWT mendatangkan fitnah, ujian yang besar, antaranya Al-Masih Dajjal. Maka sebab itu kita tertipu, tuan-tuan. Sistem pendidikan kita menipu. Kita hantar anak-anak pergi tahfiz. Kita ingat dah okey, Alhamdulillah pergi tahfiz, better lah, lebih baik. Tetapi rupa-rupanya anak kita tak menghayati pun Quran. Ini berlaku banyak, tuan-tuan. Baik, kemudian begitu juga orang-orang yang memimpin. Hari ini, tuan-tuan, salah satu perkara yang memecah belahkan kita ialah politik. Salah satu perkara yang memecah belahkan kita ialah politik. Kita tengok sistem politik hari ini, tuan-tuan. Saya minta maaf, saya nak sentuh. Sebab tu saya minta maaf awal-awal. Saya sentuh ni sensitif, tapi saya nak kita faham apa yang ada realiti pada hari ini. Sebab kita nampak dengan pandangan yang berbeza. Politik, tuan-tuan. Kita bergaduh sampai peringkat mengkafirkan orang. Sampai peringkat membida'ahkan orang. Menyesatkan orang. Sampai kita peringkat, kita kata dia ni qadam. Kan? Qadam kepada manusia ini. Yang ini qadam kepada manusia itu. Kita bergaduh sampai, kan? Ada yang sampai peringkat berbunuhan. Tuan-tuan rahmat Allah. Seolah-olanya politik inilah sistem yang Allah perintah. Untuk kita tegakkan. Tuan-tuan, sistem yang Allah perintah untuk kita tegakkan adalah sistem yang adil. Manusia menjadi wakil Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah SWT telah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan, kan, di atas muka bumi ini wakil-wakil aku. Khalifah ni wakil aku. Ataupun dia kata manusia yang akan membawa keadilan, keamanan, kesejahteraan kepada seluruh dunia, seluruh alam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi pada hari ini sistem itu dah tak ada. Kita jangan sebut sistem namanya tu khalifah, tak, sebenarnya sistem yang seakan-akan macam gitu. Yang mana seorang pemimpin yang dipilih berdasarkan takwa, berdasarkan daripada ilmu dia, berdasarkan kepada kewibawaan dia, berdasarkan kepada akhlak dia, berdasarkan kepada kemampuan, kekuatan dia, qawiyun amin, amanah dia dan kekuatan dia. Sistem hari ini tak memilih yang, sistem hari ini memilih manusia yang paling pandai bercakap, walaupun dia tidak bertakwa. Manusia yang paling kaya, yang boleh memberi, bagi duit, walaupun dia tidak beragama. Ini sistem hari ini. Ini semua satu. Dan kemudian sistem ini juga menjadikan manusia di atas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia di atas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang riba, dia boleh halalkan riba. Allah SWT mengharamkan zina, dia boleh menghalalkan zina. Ada pelacuran yang diberi lesen. Allah SWT mengharamkan perkara-perkara kezaliman, dia boleh menghalalkan pada kezaliman. Kenapa? Sebab manusia di atas daripada Allah. Manusia di atas daripada Al-Quran. Tidakkah itu mensyirikkan Allah? Tidakkah itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika bila sistem itu berlaku? Sistem itu berlaku ketika kerajaan Osmaniyah dijatuhkan pada tahun 1924. Baik, kita berada dalam sistem yang bukan diasaskan oleh Islam. Maka kata kita kena berada di situ supaya kita boleh membantulah mengurangkan. Kalau kita tak duduk dekat kepimpinan, nanti orang yang jahat duduk ke kepimpinan lagi teruklah. Tetapi kenapa? Dengan sebab sistem itu kita bergaduh sama sendiri. Kita berpecah sama sendiri. Kita mempertahankan sistem itu. Sedangkan sistem itu sistem yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya duduk dalam politik supaya
Saya duduk dalam politik supaya saya boleh menegakkan sistem Islam. Itu niat dia. Tetapi duduk dalam politik tak sempat nak tegakkan sistem Islam, dia dah pancung orang Islam dulu. Kita berpecah dulu. Bergaduh sama kita. Yang ini politik A, parti A. Yang ini parti B. Parti A, parti B ni dua-dua nak dapat tempat yang pertama, tempat yang kita kata kawasan itu. Satu aja kerusinya. Dua-dua ni bergaduh. Sampai kafir mengkafirkan, sampai sesat menyesatkan, sampai hati tak sayang dah, hati benci dah. Sedangkan untuk memilih kepimpinan ini, hakikatnya itu amanah, bukannya satu. Jadi sistem ini kita tertipu dengan sistem tadi. Jadi apa yang saya maksudkan sini bukanlah nak suruh bubar parti politik, bukan itu maksud saya. Bukanlah maksud kita jangan terlibat, bukan. Maksud kita disebut sini, orang beriman hari ini mempertahankan sesuatu yang bukan daripada Islam, sesuatu yang mensyirikkan Allah. Dia tidak lagi menjadi strategi, dia tidak lagi menjadi satu platform, satu yang nak meningkatkan Islam, bukan. Dia jadi itulah matlamat dia. Menang itu matlamat dia, bukan lagi takwa. Menang itu matlamat dia, bukan lagi redha Allah. Walaupun terpaksa berperang sesama orang Islam, tidak ada lapang dada. Ini tuan-tuan rahmati Allah Taala. Dajjal berjaya memecah belahkan umat Islam dengan sistem-sistem yang mereka bina. Sebab itu kita nak kena faham, jangan sampai kita berpecah sesama kita. Dalam politik, di dalam ekonomi pun sama juga. Pertubuhan pun sama juga. Jadi nak sebut ke sini tuan-tuan, secara ringkasnya, bagaimana hari ini tipu daya Dajjal, tipu daya Ya'juj wa Ma'juj, sebagaimana sebahagian daripada pandangan ulama mengatakan, ialah penipuan yang telah berjaya menjadikan orang beriman mensyirikkan Allah. Kenapa dia mensyirikkan Allah? Bukan dia menggunakan politik untuk tegakkan Islam, tetapi dia menggunakan politik untuk tegakkan diri dia. Menggunakan politik untuk kepentingan dunia. Contohnya tadi, maka jadilah dia mensyirikkan Allah. Dia bersetuju dengan sesuatu yang mensyirikkan Allah. Sebab tu kita lemah, tuan-tuan. Lemah kita. Pendidikan kita lemah. Kepimpinan kita lemah. Ekonomi kita lemah. Berniaga tidak lagi menjadi ibadah. Meniaga tidak lagi menjadi ibadah. Meniaga supaya kita kaya. Sedangkan kalau kita kaya di dunia ni, berapa banyaklah yang kita boleh hidup sekiranya tidak boleh bawa kepada akhirat. Tuan-tuan, sebab itulah kita nak kena melihat semula akan keadaan yang berlaku pada hari ini, yang sebenarnya kita kena sedar kita sedang berada dalam suasana yang menipu. Suasana yang menipu kita. Itu yang digambarkan oleh setengah-setengah ulama, menggambarkan yang mengkaji bagaimana dia kata, apabila Ya'juj, Ma'juj, Wa'juj, maka pada ketika itu dia kata, pergi ke mana? Rosak. Dia menyentuh sistem politik rosak, pemerintahan rosak. Dia menyentuh sistem ekonomi rosak. Dia menyentuh sistem pendidikan rosak. Dia menyentuh sistem sosial rosak. Dia menyentuh apa sahaja sistem yang ada dalam kehidupan kita rosak. Dan kita orang Islam menerima sistem yang ditawarkan oleh mereka itu, musuh Islam tadi. Kita terima secara terbuka, seolah itulah dia satu-satunya yang menyelamatkan kita. Maka di akhir zaman kita akan tewas, tuan-tuan. Sebab itulah pada hari ini kita kena melihat semula bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut tadi, satu nisbah 1000. Satu orang masuk syurga, 999 neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi tadi yang saya bacakan dia mafhum dia. Tuan-tuan rahmat Allah, sekiranya benarlah perkara itu sedang berlaku sekarang, maka kita kena melihat diri kita semula. Jadi apabila kita berada dalam suasana ini, apakah yang perlu kita buat, tuan-tuan? Apa yang perlu kita buat? Maka kita melihat salah satu daripada surah yang menceritakan tentang akhir zamannya, surah Al-Kahfi. Dan kita melihat apa yang berlaku kepada surah Al-Kahfi itu, tuan. Antaranya, Allah SWT menceritakan pada kita tentang bagaimana keadaan pemuda-pemuda yang melarikan diri daripada masyarakat. Kenapa dia melarikan diri daripada masyarakat, tuan-tuan? Dia melarikan diri daripada masyarakat bukan kerana dia takut dengan masyarakat. Bukan kerana dia tak buat kerja, tidak buat dakwah.
Kalau dia seorang yang tak buat dakwah, tidak berjuang, masyarakat tak kacau dia. Tetapi dia berjuang sehingga sampai peringkat maksimum, mereka mahu dibunuh oleh masyarakat, oleh raja pada masa itu. Maka Allah SWT menggerakkan supaya mereka itu pergi keluar daripada suasana masyarakat. Ya, sebab itulah di sini tuan-tuan, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan hari ini bagaimana keadaan apabila berlaku suasana yang begini, maka hendaklah kita sama-sama mengambil pelajaran daripada Suratul Kahfi. Maka apa yang digambarkan oleh mereka yang mengkaji, kita kena melakukan nombor satu, perkara yang pertama sekali, kita kena bermula dengan kita membina kefahaman kita, membina hati kita bersih daripada syirik yang ada dalam masyarakat. Yang pertama sekali, kita kena bersihkan diri kita daripada syirik. Apa syirik kita, tuan-tuan? Syirik ni contoh, apabila kita meletakkan sistem, contohnya sistem pendidikan sekular sebagai sistem kita, sedangkan sekular menolak Allah. Kita meletakkan sistem pemerintahan yang dicipta oleh kita kata Zionis, Dajjal, Ya'juj, Wa'juj dan sebagainya, kita letakkan sebagai inilah dia, maka kita telah mensyirikkan Allah. Kita telah mensyirikkan Allah. Kita mengaku ada kuasa lain daripada Allah yang boleh buat keputusan. Bila orang tu kata riba halal, maka kita pun kata tak apa, riba halal. Sedangkan Allah memerangi orang yang mengambil riba. Allah perang. Istihad perang dalam Quran. Allah istihad perang pada orang yang riba. Tapi tiba-tiba tak riba. Contoh tuan-tuan. Ya, sebab itulah yang pertama sekali kita kena faham bahawa kita kena bebas daripada syirik yang ada. Apa maksud bebas daripada syirik ini? Kita kena kembali balik diri kita untuk menyembah Allah secara ikhlas. Secara ikhlas. Sebab hari ini kita tak semestinya ikhlas, tuan-tuan. Sebab suasana ini terlalu gelap, tak nampak. Sehingga para ulama kita, minta maaf saya sebut sini, sehingga ada majoriti ataupun ramailah ulama kita, kalau tak majoriti pun ramailah ulama kita yang tidak melihat apa yang saya sebut tadi. Dia mempertahankan sesuatu yang syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan. Jadi oleh kerana kita melihat suasana yang begitu besar begini, maka umat menjadi kucak-kacir, Hati kita lebih bergantung kepada makhluk, pada manusia daripada bergantung kepada Allah. Hati kita lebih membesarkan dunia, manusia daripada membesarkan Allah. Jadi itu nombor satu, tuan-tuan. Langkah pertama untuk kita berada di dalam akhir zaman ini. Kadang-kadang kita tanya, saya ni duduk seorang-seorang, duduk satu tempat, tak ada orang Islam, seorang-seorang saya je. Maka nombor satu, kita kena bersihkan syirik yang ada dalam hidup kita. Syirik ni apa maksud syirik, tuan-tuan? Syirik ni ialah perbuatan kita meletakkan sesuatu sama dengan Allah ataupun lebih besar daripada Allah. Itu syirik. Secara ringkas macam itulah. Dan inilah perkara yang kita nak kena lakukan. Maka bagaimana kita nak contoh syirik, tuan-tuan? Saya nak contoh sikit kat sini. Yang pertama sekali, contoh, tuan-tuan, saya nak kita lihat dari sudut proses kita. Ialah disebut sebagai syirik, syirik qasad, niat, ataupun syirik tawajuh. Kita ni buat sesuatu, tetapi apa yang kita hadapkan, apa yang kita hajatkan, itu satu contoh syirik yang berlaku kepada seseorang. Contoh ni, syirik tawajuh ini ataupun syirik qasad ini bermaksud seseorang itu melakukan satu perbuatan. Dia buat sesuatu perbuatan, suatu amal, bertujuan untuk dapat redha Allah. Dari satu sudut, dia nak dapat redha Allah. Aku sembahyang kerana Allah. Tetapi dari sudut yang lain, dia juga inginkan keredaan manusia. Atau mengharapkan kedudukan, mengharapkan kehormatan, mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Maknanya, dia nak Allah, dia nak redha Allah, dia nak juga dunia. Maka inilah disebut sebagai syirik qasad. Yang cukup halus ada dalam diri kita. Yang cukup halus dalam diri kita. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Kita tak sangka, pernah berlaku. Ini satu peristiwa, berlaku di Timur Tengah. Seorang pemuda yang telah bertugas untuk mengutip derma.
Maka dia mengutip derma, bagus. Mula-mulanya memang buat kerana Allah, sebagainya. Sampai satu peringkat, maka dia melihat duit yang banyak, hatinya mula merasa, aku ni tukang kutip ni, aku ni nak kena ada juga, dapat sesuatu juga. Maka dia pun hajat sesuatu daripada duit tadi. Maka akhirnya dia pun ambil sikit. Dia pun ambil lagi, berubah. Maka akhirnya dia terperangkap dengan itu, habis. Seorang murid, seorang pelajar, bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian menolong orang dengan sungguh-sungguh. Tapi rupanya supaya dapat degree, dapat ijazah. Supaya dapat pengiktirafan manusia. Hatinya. Dia buat kerja sesuatu supaya dapat sertifikat. Dapat tauliah. Itu yang dia nak. Maka tuan-tuan, bila dia grad, dia tidak akan mampu untuk istiqamah. Ini banyak berlaku. Seorang dakwah. Buat program dakwah. Ada halaqah, ada usrah, ada program, datang halaqah. Buat. Tetapi dia buat sebab dia punya nakib suruh dia buat. Dia punya murabi suruh dia buat. Dia buat sebab guru dia suruh dia buat. Dia pun buat. Dia berkhidmat, buat khidmat sebagainya. Tetapi dia berkhidmat supaya guru dia puji dia. Supaya nakib dia puji dia. Supaya dapat sesuatu daripada mas'ul dia, ketua dia, dapat sesuatu. Dia buat supaya ada sesuatu. Walaupun niat kerana Allah, maka itu adalah syirik qasad, syirik tawajuh. Maka pada ketika itu, amalan itu tidak akan berkembang. Dan lebih bahaya tuan-tuan, apa bahayanya? Bahayanya bila Allah uji satu hari tentang niat tadi, maka niat itu akan terpecah dua. Maka kita bimbang, dia tidak lagi hajatkan nafsu tadi. Ini contoh-contoh syirik tuan-tuan. Begitu juga antaranya ialah syirik isti'anah. Maknanya syirik isti'anah ni apa tuan-tuan? Kita buat sesuatu amal. Kita beramal. Kita kata kerana Allah. Memang bukan kerana dunia, tak nak. Kita kata ikhlas kerana Allah. Tetapi kita rasa kita buat tu sebab kita pandai. Sebab kita kuat. Sebab kita ada kebolehan-kebolehan itu. Kita rasa kita yang buat itu. Bukan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita lah buat. Maka ini syirik isti'anah. Kita mensyirikkan amal kita dengan kita rasa kita lah. Maka di situlah satu hari orang akan puji kita. Maka kita akan rasa riak. Sebab kita rasa kita yang buat. Kita tak rasa kita boleh sembahyang contohnya. Sembahyang itu adalah daripada keizinan Allah. Allah yang bagi kita kemampuan untuk solat. Allah yang menggerakkan kita untuk bangun malam. Allah yang menggerakkan kita untuk kita berdoa menangis-menangis. Allah yang menggerakkan kita untuk bersedekah dengan Allah. Kudrah Allah. Iradah Allah. Kekuatan yang Allah bagikan kepada kita. Taufik Allah. Jadi syirik isti'anah apabila kita rasa kita punya, maka lahirlah perasaan ujub. Yang nombor satu, ujub. Ujub ni apa? Ujub ni dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Orang lain bagi pandangan, orang lain bagi pendapat, dia nampak orang lain tu tak sama macam dia. Aku dah beramal banyak, aku ilmu banyak ada, aku doctorate, aku doktor PhD. Aku seorang alim, aku dah berpengalaman. Aku seorang maulana. Aku seorang yang mengetahui segalanya. Yang bagi nasihat ni mungkin budak-budak, anak-anak ataupun orang tua, orang kampung. Tak belajar pun tapi dia nasihat. Dan nasihat tu benar. Dia tak terima. Dia rasa dia. Ini ujub. Dia rasa diri dia tak tunduk. Dan kemudian dia akan timbul riak. Dan lepas itu dia akan timbul sombong, kibriak. Dia akan merendahkan orang lain. Kalau dia tak cakap, tu ujub. Dia rasa diri dia lebih baik, itu ujub. Kalau dia rasa lebih baik daripada orang lain, dia kita kata rasa besar, kan? Itu sombong. Itu riak. Kalau kita mula merendahkan orang, itu takbur, itu sombong. Itu sifat iblis. Jadi ini contoh-contoh syirik, tuan-tuan. Jadi sebab itulah apa amalan dia, tuan-tuan. Apa amalan dia?
Ini sebagai pertama. Di mana kita bermula? Di mana bersama dengan Taifah Mansurah itu. Yang pertama tuan-tuan, kita kena bersihkan hati kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadisnya, setiap sesuatu itu berkarat. Setiap sesuatu berkarat. Termasuklah hati. Setiap sesuatu itu lusuh seperti pakaian. Termasuklah hati kita. Maka hendaklah kamu tajdid. Kamu perbaharui. Kamu gilap dengan zikrullah. Nombor satu tuan-tuan, kita kena banyakkan berzikir. Dan zikir apa yang kita kena buat tuan-tuan? Nombor satu, kita kena memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Saya dah banyak kali sebut tuan-tuan. Kalau kita boleh sembahyang, kita rasa sembahyang kita okey dah. Kita boleh berpuasa. Puasa kita okey dah. Kita boleh baca Quran. Waktu-waktu tertentu okey dah. Tapi tak boleh berzikir. Berzikir tak boleh tuan-tuan. Maka maknanya kita ada dosa yang Allah tak izin kita berzikir padanya. Ada dosa tuan-tuan. Maka kita kena lihat apa dosanya. Kalau kita tidak boleh berzikir, maka ada dosa dalam hati kita, dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita tidak boleh berzikir. Allah tak izinkan kita berzikir. Sama ada la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, ataupun la haula wa la quwata illa billah, ataupun apa saja selawat ke. Kita susah nak zikir. Susah nak nyebut nama Allah dalam keadaan kita berjalan, dalam keadaan kita berdiri, duduk. Susah nak zikir. Maka tanda hati kita ada dosa. Hidup kita ada dosa yang menghalang. Yang Allah tak pilih kita untuk berzikir. Maka sebab itu tuan-tuan, kita boleh cek kita ni dekat ataupun jauh daripada Allah. Macam mana kita nak tahu dekat jauh daripada Allah? Kita berlaku jujur dengan diri kita. Berlaku jujurlah di hadapan Allah. Maka kita tengok, kita ni boleh mudah tak ingat Allah. Mudah tak berzikir ataupun susah. Maka berzikir ini, dia bukanlah bermula dengan zikir yang kuat-kuat ramai-ramai orang dengar. Berzikir ini bermula dengan satu perasaan. Perasaan kita rasa Allah bersama kita. Syu'ur ma'iyatullah. Kita rasa Allah bersama kita. Itu maksudnya kita mengingati Allah. Maka semua kita yang ada, yang mendengar sini, wajib kita latih diri kita untuk berzikir pada Allah. Dan zikir, afdhalu zikr, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan para ulama yang mengkaji tentang zikir, tuan-tuan, yang mengikut, bila kita mengikuti proses tarbiyah ini, untuk nak cuba melembutkan hati kita, menghidupkan hati kita, untuk membawa cahaya Allah masuk dalam hati kita, maka banyak-banyak zikir la ilaha illallah inilah zikir yang paling mudah. Yang paling mudah. Dan yang paling kuat kesannya dalam jiwa kita untuk meningkatkan iman. Ada orang tanya dengan saya, boleh tak kita zikir Allahu, 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 Allah, Hu Allah. Boleh tak? Boleh. Kalau nak zikir Allahu, Allahum, boleh. Allah firman dalam Quran, qul ya Allah wa ya Rahman. Katakanlah, sebutlah Allah ataupun Ar-Rahman. Tak apa, Allah kata dalam Quran, tak apa. Qul ya Allah, katakanlah, sebutlah nama Allah. Boleh nak sebut Allah, Allah, Allah. Tapi tuan-tuan, sekiranya kita tidak bermula dengan la ilaha illallah, maka Allah, Allah, Allah tidak boleh istiqamah. Tak percaya, try lah. Kena mula dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuan la ilaha illallah ni tuan-tuan, apa kekuatan dia? Ini berdasarkan pengalaman mereka yang duduk dalam tarbiyah. Dan bila kita bincang-bincang, tanya-tanya, antara kekuatannya tuan-tuan, kita akan nampak syirik yang berlaku di depan kita. Kita akan nampak syirik. Kita akan nampak syirik dalam bentuk sistem. Kita akan nampak syirik dalam bentuk ibadah. Kita akan nampak syirik dalam bentuk akhlak. Kita akan nampak syirik dalam bentuk amal. Semua kita akan nampak, maka ketika itu kita akan bersihkan diri kita daripada syirik. Ini kata Rasul SAW, tajdid iman kamu, perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini langkah bermula tuan-tuan untuk kita
bersama-sama dengan Taifah Mansurah, kita kena hidupkan hati kita dengan zikrullah. Ini bukan bermakna tak payah semayang, tak. Semayang kena. Yang wajib kena buat semua. Yang wajib kena buat semua. Yang haram kena tinggal semua. Kita tahu haram, tinggal semua. Kita kena perbanyakkan. Tetapi zikir ni, kita kena amalkan. Maka kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita latih tuan-tuan, insya-Allah lama-lama boleh. Mula-mula dengan lidah. Lepas tu hati sebut sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati sebut sama-sama. Kemudian, tuan-tuan, bila kita nak mulakan dengan zikir ni, sebab zikir ni, kita cadang, kita niat pada Allah. Kita minta pada Allah, ya Allah. Dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan kau. Tidak ada yang maha berkuasa, melainkan kau. Tidak ada yang maha mendengar, melainkan kau. Tidak ada yang memuliakan, melainkan kau. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang maha mengampunkan, melainkan kau. Maka kita minta bertaubat pada Allah. La ilaha illallah, kalimah taubat. Macam mana la ilaha illallah boleh menjadi istighfar? La ilaha illallah boleh menjadi istighfar apabila kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita rasa, ya Allah, tidak ada yang mengampunkan melainkan kau, ya Allah. Tidak ada yang maha pengampun melainkan kau, ya Allah. Hati kita rasa, minta Allah ampun. Jadi la ilaha illallah itu menjadi istighfar. La ilaha illallah menjadi la haula wala quwata illa billah. Menjadi kalimah yang mengiktiraf kebesaran Allah. Mengiktiraf kesempurnaan Allah, menjadi kalimah-kalimah begitu. Bila kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, pemikiran kita, hati kita rasa, ya Allah, tidak ada yang menjadikan melainkan kau. Tidak ada pokok tu melainkan Allah yang jadikan. Tidak ada kereta melainkan Allah menjadikan. Tidak ada anak-anak melainkan Allah yang menjadikan. Tidak ada yang memberi rezeki, nak makan, nak minum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada rezeki yang ada ni melainkan Allah. Maka jadilah la ilaha illallah ucapan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji pada Engkau ya Allah. Segala puji pada Engkau ya Allah. Kenapa? Bila kita sebut la ilaha illallah, kita tengok rezeki Allah bagi, kita rasa tidak ada rezeki melainkan Engkau ya Allah. Maka jadilah la ilaha illallah kalimah syukur. Maka jadilah la ilaha illallah kalimah yang menguatkan kita. Nampak? Dia punya konsep mentauhidkan Allah tu ada dalam la ilaha illallah. Malahan setengah-setengah ulama menghuraikan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruh surah Al-Ikhlas terletak pada kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kita baca la ilaha illallah, kita menafikan daripada yang lain yang ada melainkan hanya Allah Al-Ahad, Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalimah la ilaha illallah itu dia merupakan inti kepada surah Al-Ikhlas. Maka sebab itu kata Rasulullah SAW, afdal zikr, zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Dan dalam konteks akhir zaman, la ilaha illallah ini membersihkan syirik daripada hati kita. Sebab kita dilitupi oleh sistem yang menyebabkan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala wa iyazubillah. Kenapa pergi belajar di universiti? Supaya dapat kerja, supaya dapat degree, mensyirikkan Allah. Supaya dapat gaji banyak, mensyirikkan Allah. Sedangkan Allah perintah kita supaya belajar, supaya bekerja untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Itu perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah diperintahkan kepada kamu melainkan supaya kamu memurnikan, membersihkan amalan-amalan kamu itu hanya pada Allah saja. Jadi sebut kat sini, ini langkah pertama bermulanya persiapan untuk kita duduk dalam Taifah Mansurah. Kita membersihkan diri kita daripada syirik. Segala bentuk syirik. Yang saya sebut tadi itu sebahagian saja, banyak lagi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita membersih daripada syirik, pada masa yang sama kita membina ikhlas. Pada masa yang sama kita membina ikhlas. Apa maksud ikhlas tadi? Kita bersihkan niat kita. Tuan-tuan, saya nak sebutkan sini. Jangan didik anak kita.
kamu belajarlah pandai-pandai supaya kamu besok besar ataupun kamu dapat duit banyak, gaji boleh tolong mak, tolong. Jangan ajar macam tu tuan-tuan. Itu kita mengajar mensyirikkan Allah. Tapi sebutlah pada anak-anak kita, belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh supaya belajar tu dapat redha Allah. Allah suka orang yang berusaha. Dan bila Allah redha, Allah bagi rezeki yang sesuai dengan amal kita. Yang sesuai dengan usaha kita. Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki. Hari ini, kita tak sebut Allah. Baik sebab tu tuan-tuan, contoh, saya bagi satu contoh. Kita tengah jalan-jalan, tiba-tiba datang kereta cantik, Porsche, kereta paling mahal di dunia, Lamborghini, Porsche tak kira. Kita pun tengok, wah ni kereta yang termahal, terbaik, moden dan sebagainya. Maka pada ketika itu apa berlaku? Kita melihat teknologi dia, kita melihat tu, kita kagum dengan teknologi kereta tu, manusia tu, pembuat tu. Kita terlupa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan teknologi tersebut, yang mengizinkan benda itu tercipta. Kita lupa Allah. Kita nampak dunia tu yang cantik, yang hebat. Terlupa pencipta. Kenapa? Sebab dalam hati kita masih ada syirik. Dunia yang dekat dengan hati kita, sehingga kita tak nampak sebenarnya hakikatnya, mardatillah, hakikatnya ikhlas, mentauhidkan Allah. Itulah sepatutnya berlaku dalam hidup. Tak nampak. Ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena proses hati kita. Sebab tu saya dah ulang-ulang banyak kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau boleh tuan-tuan 700 kali ke atas. Kalau boleh 1000 kali ke atas. Dan apabila kita telah menghadamkan la ilaha illallah, baru kita boleh pergi kepada hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kalau kita tak sampai peringkat tu. Tapi itu perlukan kepada panduan dan bimbingan. Dia bukan sekadar kita buat saja. Ataupun Allah, Allah, Allah. Sebab dia ada konsep dia. Sebut Allah, Allah, Allah tu dia ada dia punya ilmu dia. Dia bukan sekadar kita sebut aja. Tapi yang paling mudah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah tadi, bukan hanya kita sebut, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan, tapi tidak ada yang dicintai melainkan Allah. Kita tengok anak kita, sayang ke anak, kita sebut, tidak ada yang disayangi melainkan Allah. Saya teringat cerita kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Rasulullah sayang? Antaranya cucu dia, Hasan dan Husin. Tuan-tuan, siapa tak sayang cucu, tuan-tuan? Siapa tak sayang cucu? Kita sayang cucu lebih daripada sayang anak. Betul kan? Tuan-tuan, ketika Hasan dan Husin lahir, Fatimah melahirkan Hasan dan Husin. Rasul SAW pegang dia, peluk dia, cium dia. Suka sangat seorang. Dan kemudian Hasan membesar dalam keadaan yang terbaik dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Dalam riwayat menggambarkan satu ketika Jibril turun bertemu dengan Rasulullah ketika bersama dengan Hasan dan Husin radhiyallahu anhum. Hasan Husin, cucu yang dia paling sayang, cucu yang terbaik, bukan saja comel, cantik, bukan saja handsome, tetapi dia ada akhlak, dia ada iman yang lengkap. Maka Rasulullah sayang sangat dengan cucu dia. Siapa tak sayang cucu itu? Fitrah manusia. Maka datanglah Jibril alaihissalam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, adakah engkau sayang kepada Hasan dan Husin ini? Sungguh-sungguh sayang." Rasul kata, siapalah tak sayang? Sayang dengan cucu. Siapa tak sayang cucu, tuan-tuan? Maka Jibril berkata, kehendak Allah. Kehendak Allah. Orang akan diracun, salah seorang lagi akan dipenggal, dibunuh. Seorang akan dibunuh, dipancung. Seorang lagi akan diracun, mati diracun. Maka Jibril mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan, akan mematikan dia. Seorang kena pancung, dibunuh, seorang akan diracun. Maka Rasulullah seorang yang sangat sayang kepada anak. Barulah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW merasakan bahawa sesungguhnya kita ni kalau sayang sangat dengan cucu kita, tentu kita tak mau satu yang tak baik berlaku pada cucu kita. Kita nak semua yang baik aja. Kita menatang dia macam minyak yang penuh, bawa sungguh-sungguh. Tetapi Allah nak didik Rasul
Sesungguhnya yang paling kita kena sayang, yang betul-betul kena sayang, mentauhidkan Allah dan sayang, ialah Allah. Maka Rasulullah redha. Rasulullah redha cucu yang dia sayang, yang dia peluk, yang dia pegang. Seorang ni akan dipancung, dipenggal, dibunuh. Yang seorang ni akan diracun. Maka sebabkan Rasulullah SAW mengosongkan hati dia. Bukan tak sayang, sayang. Tetapi dia meletakkan sayang yang paling atas sekali Allah. Sayang cucu kerana Allah. Sayang anak kerana Allah. Maka sayang segala yang ada di dunia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baru kita benar-benar mentauhidkan sayang cinta kepada Allah. Jadi ini la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang paling aku sayang melainkan kau ya Allah. Tidak ada yang paling aku bimbang kemurkaan melainkan murka-Mu ya Allah. La dosa. Bila kita buat dosa, Allah ceburkan kita dalam dosa, maka pada ketika itu sebenarnya Allah nak kita bertaubat. Maka kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita menyesal dengan dosa kita. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati kita. Kita kata, ya Allah, aku dosa, ya Allah, Engkau lah yang maha pengampun. Tidak ada yang maha mengampun melainkan Engkau, ya Allah, ampunkanlah aku. Maka jadilah istighfar. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena biasakan kalimah la ilaha illallah. Bila kita biasakan kalimah la ilaha illallah, jadi sebagai satu darah daging kita. Sampai satu hari tuan-tuan, setengah-setengah ulama kita menggambarkan sampai satu hari minimal 1000. Sampai satu hari sampai 15,000. La ilaha illallah. Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi. Kita ingat sebut la ilaha illallah letih. Rupanya bila kita dah sayang Allah, la ilaha illallah itu yang menyebabkan kita rasa kuat dan seronok. Orang yang dekat dengan Allah ni, bila dia rasa lemah, dia rasa diri dia malas, dia rasa diri dia penuh dengan, kita kata, perkara yang tak ada mood, dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ketika itu dia teringatkan Allah. Allah dah bagi nikmat kat aku, tapi aku ni malas. Allah dah bagi nikmat kat aku, tapi aku ni masih lagi tak mau perbaiki diri. Allah bagi nikmat, aku guna nikmat untuk dosa. Menangis. Menangis dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menangis. Menangis tuan-tuan. Bila kalimah la ilaha illallah, cahayanya itu telah masuk dalam jiwa kita. Telah masuk dalam diri kita. Menangis. Bila kita dapat satu nikmat, Allah bagi nikmat yang kita tak sangka-sangka, kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selain daripada sebut alhamdulillah, kita sebut la ilaha illallah tadi. Maka kita teringat nikmat tadi itu, menangis kegembiraan. Ya Allah, aku tak layak untuk dapat nikmat ni, tapi Engkau yang Maha Pemurah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau Maha Pemberi rahmat. Bagi aku nikmat ya Razzaq. La ilaha illallah. Menangis, teringat nikmat Allah bagi. Maka jadilah kalimah la ilaha illallah itu merawat hati. Ketika diberikan satu kesenangan, kita boleh bersyukur pada Allah. Kita boleh sayang pada Allah. Ketika diberikan kepada kita kesusahan, kepayahan, kita boleh sabar. Sebab kita tahu Allah bagi pada kita kesusahan, masalah bukan sebab Allah tak suka kita. Sesuatu yang lebih besar daripada apa yang diambil daripada kita. Maka kita boleh sabar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita nak kena tengok, kita sedang dikelilingi oleh suasana syirik. Mensyirikkan Allah. Maka di mana kita nak bermula? Kita bermula dengan kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Kita bermula dengan mengikhlaskan diri kita. Jadi bila kita buat tuan-tuan, kita pergi berdakwah, kita buat benda baik, jangan ingat kita buat baik itu dah ikhlas. Jangan ingat. Kita nak kena rasa mungkin ada sesuatu yang kita buat tu kerana nak dapat dunia, kerana nak dapat satu yang dekat, pujian orang, maka ketika itu kita la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan Allah akan tajdid, Allah akan memperbaharui iman kita. Mudah-mudahan insya-Allah sebagai langkah pertama. Yang kedua, selawat tuan-tuan. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling kurang Allahumma salli, paling kurang sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Paling kurang tuan-tuan. Banyakkan selawat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita telah berbincang sedikit tentang sistem yang ada tuan-tuan. Sensitif saya sebut ni, tapi saya terpaksa sebut sebab saya tak mau
tak mau perkara yang sebenar ini tidak difahami oleh kita. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberkati apa yang kita dapat pada malam ini, kita boleh amalkan. Dan amalan yang saya bagi kepada tuan-tuan, buat semua yang wajib, tinggal semua yang haram. Dan mulakan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kita merasa seronok, merasa nyaman, merasa tenang dengan kalimah la ilaha illallah. Sehingga kita merasa sayang pada Allah, merasa rindu pada Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Allah buka hati kita. Allah buka hati kita, tuan-tuan. Mulakan dengan ni. Dapatkan 1000 kali sehari. Kemudian tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Selang-selangkan dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Selang-selangkan dengan la haula wala. Yang itu kemudianlah yang mulakan la ilaha illallah. Sehingga kita rasa, tuan-tuan. Kita dah sebut dah la ilaha illallah tapi kita tak rasa lagi. Teruskan. Sehingga Allah tajdid iman kita. Kita akan nampak, tuan-tuan, sesuatu yang tidak dinampak oleh orang lain. Orang yang tidak berzikir, yang diiman tidak diperbaharui oleh Allah, tidak ditajdidkan oleh Allah, dia tidak akan nampak syirik, tuan-tuan. Tak nampak syirik. Maka dia akan bergelumang dengan syirik. Walaupun namanya ibadah. Dia sembahyang, sembahyang dalam syirik. Dia puasa, puasa dalam syirik. Dia berdakwah, berdakwah dalam syirik. Kerana Allah tutup iman dia. Walaupun dia buat tu, dia tak nampak syirik. Sedangkan kita berada dalam suasana yang penuh dengan syirik, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Minta maaf, tuan-tuan, masa dah lebih ni. Mudah-mudahan insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Saya sebut sekali lagi, tuan-tuan, dan saya rasa pandangan ini adalah pandangan yang kuat juga. Kita nak rasa perasaan kita, Dajjal dah ada dan Ya'juj Ma'juj juga dah ada. Ya'juj Ma'juj juga dah ada. Apa buktinya? Di mana-mana kerosakan. Di mana-mana kerosakan. Maka kata Rasul, bila Ya'juj Ma'juj turun, dia pergi ke mana? Dia akan binasakan semua orang. Maksud binasa ni bukan hanya membunuh, tetapi juga merosakkan. Dan tuan-tuan, kalau kita faham yang ini, maka reaksi kita, tindak balas kita, ialah kita hendaklah memperkuatkan lagi, mengislah diri kita. Bermula dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah, dalam akidah, dalam sistem kehidupan kita. Sehingga seluruh yang ada hidup kita benar-benar menjadi ubudiyah lillahi wahdah. Dan kita hanya mengabdikan diri kepada Allah. Allah ambil nyawa kita. Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita mentauhidkan Allah. Insya-Allah masuk syurga tanpa hisap, tuan-tuan. Seorang yang mentauhidkan Allah masuk syurga tanpa hisap. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan kita perbanyakkan taubat, sentiasa memperbaiki diri kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita meningkatkan amalan kita pada hari ini, tuan-tuan. Sasarannya la ilaha illallah 1000 kali atau lebih, sehingga hati kita benar-benar merasai hakikat yang beriman dengan Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah, tuan-tuan, mohon maaf sekali lagi. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan buat lagi. Saya akan bagi pengumuman dari masa ke masa sebab saya masih lagi dalam travelling, dalam perjalanan. Jadi bila masa kesempatan tu kita akan buat. Memang saya rindu nak berjumpa dengan tuan-tuan semua. Tapi nak buat macam mana? Allah tidak izin. Insya-Allah bila Allah izin saya akan buat lagi. Kita akan buat pengumuman sehari sebelum, insya-Allah, ataupun 2 hari sebelum daripada program itu, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan tidak jemu-jemu untuk sentiasa membina kekuatan diri kita sama-sama, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita baca doa Rabita. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathik Allahumma rabitataha wa limuttaha wahdiha subulaha wa amla'aha min nurika alladhi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati bi sabri. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان في كل زمن. اللهم انصرنا على ترك الدعوة وترك التربية وترك الجهاد في سبيل الله. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم.
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya minta tuan-tuan tolong sebar-sebarkan, share dengan yang lain supaya perkara ini dapat difahami oleh ramai orang insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.